الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
begitu tadi sikit banyak membaca takbir sebagaimana ia merupakan salah satu daripada syiar Islam, dan mudah-mudahan kita sama-samalah ambil manfaat walaupun cara singkat. Kita adakanlah juga pembacaan takbir ini untuk sama-sama kita meraihkan syiar Islam ni. Walaupun kita hidup di dalam golongan masyarakat majmuk yang bercampur dengan bangsa dan juga agama lain, tapi tak semestinya kita tidak dibenarkan untuk bertakbir. Alhamdulillah, saya rasa perkara ini perlu diteruskan daripada masa ke semasa. Kalau ikut zaman-zaman kita di kampung dulu, majlis seperti ini dikira majlis biasa je, tak ada apa-apa pun Cuma majlis ini perlu diteruskan, perlu dilestarikan oleh anak cucu kita pula. Jadi saya mengharapkan semoga penduduk di Korea ini kalau dapat diteruskan legasi ini, diteruskan daripada masa ke semasa, dan di masa yang sama juga melalui pengalaman saya lah, benda-benda ni kalau nak diteruskan daripada masa ke semasa, kita juga perlu berusaha untuk mendapatkan pelapis daripada anak cucu kita, terapkan mereka ke dalam kerja-kerja sukarelawan seperti ini. Sebab apa? Sebab benda-benda yang buat kerja-kerja daripada menyelenggarakan ibadah solat sunat tarawih sepanjang sebulan, dan juga solat Idul Fitri yang akan diadakan esok, termasuk juga majlis ini, dia akan memberi manfaat yang cukup besar ganjarannya, insya-Allah. Kerana kita sedang lakukan antaranya ialah merapatkan silaturahmi sesama jiran tetangga kita sendiri. Inilah matlamat ditubuhkan Korea. Dia tubuhkan Korea ini, kalau saya nak kata daripada segi sejarah, di Masjid An-Nur ini dipelopori oleh almarhum Ustaz Abu Bakar Rashid. Ketika itu almarhum menjadi pengurusi di Masjid An-Nur. Beliaulah yang telah mencetuskan idea ini, dan mudah-mudahan almarhum juga akan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan jalan dia juga. Kita buat sedikit investment saham untuk akhirat kita selagi kita masih hidup. Sebab apa kita tahu apabila kita mati besok, semua amalan kita akan terputus kecuali 3 perkara. Apa dia? Pertama, sedekah jariah kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa daripada anak-anak yang soleh kepada kedua orang tua ini. Dan inilah yang kita akan adakan sebentar nanti, majlis tahlil, di mana kita mendoalah kedua orang tua kita yang lebih dahulu telah meninggalkan kita. Dan yang bukan orang tua kita, kalau dia sebut nama macam mana, boleh juga. Dia tak spesifik. Sebenarnya mendoakan kepada orang lain ni semua, dia adalah satu, apa kata orang, bukan spesifik, dia general punya message yang Allah SWT berikan dalam Quran dengan ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum, yang bermaksud berdoalah kepadaku nescaya ku perkenankan doa itu. Kalau kita nak cakap tak, ini untuk orang tua saja, sebenarnya salah. Kalau betul-betul untuk orang tua saja, bukan orang lain, tak boleh doakan dia. Kenapa di dalam solat jenazah selepas takbir ketiga kita diajar oleh baginda Rasulullah SAW untuk mendoakan jenazah yang kita solatkan. Kalau jenazah lelaki kita doakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu kan. Doakan Allahumma fillaha warhamha wa'afihi wa'afu. Maknanya boleh sampai. Urusan kita cuma mendoakan, selebihnya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan. Itu diadakan majlis tahlil ni juga dengan kita membaca ayat Quran, berzikir, bertahlil, bertahmid dan sebagainya. Sebagai wasilah. Wasilah ni sebagai keberkahan ayat suci Al-Quran yang kita baca sebagai wasilah menyambung. Baik. Diam tak diam kita dah ketinggalan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya buat tazkirah pun dia ada cakap hari itu kan, apa makna Al-Mubarak. Mubarak ni maknanya keberkahan. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Baik. Bila habis saja bulan Ramadan, kita akan masuk menyambut Idul Fitri, ataupun dalam bahasa Melayunya kita cakap menyambut Hari Raya lah. Ada orang suka gembira dan sebagainya, dan ada juga yang bersedih. Sedih kerana Ramadan telah tinggalkan kita. Sebenarnya saya dah pernah cakap pun dekat sini waktu saya buat tazkirah, Ramadan akan sentiasa silih berganti, akan datang pergi, dia tak tunggu kita. Kita tak perlu sedih kepergian Ramadan. Apa yang kita perlu sedihkan adalah adakah kita masih lagi diberikan Allah Subhanahu Wa Taala peluang
untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kalau kita dapat, alhamdulillah, kita masih ada lagi peluang untuk meraih ganjaran bonus. Kalau dalam kerja dapat gaji bonus, alhamdulillah kita dapatlah lagi kalau dapat. Kalau dapat, tapi bukan menjadi jaminan yang kita boleh dapat. Bukan yang tua-tua, yang muda pun banyak yang dah pergi dulu pada yang tua pun ada juga. Ramai saya percaya rakan-rakan kita, jiran tetangga kita yang dah tak nampak lagi, mungkin 5-6 tahun dulu, 6-7 tahun dulu mereka ada di sebelah-sebelah kita, tapi hari ini yang pasti nama mereka ada di dalam kertas yang akan kita bacakan nanti. Dan dia juga tak jadi mustahil, tahun depan mungkin nama kita kat dalam ni. Hari ini kita bacakan nama orang, tak besok lusa pula bahagian kita, tahun depan orang pula bacakan nama kita. Jadi benda-benda inilah yang perlu kita renungkan bersama. Yang penting, walaupun Ramadan telah berlalu pergi, yang kita sedia maklum bulan Ramadan ni adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan pergi, keberkahan dia kita ambil. Itu yang kita nak capai dalam bulan Ramadan ni. Walaupun bulan dia dah pergi, keberkahan dia tu kita nak. Keberkahan bulan Ramadan yang boleh membawakan kita ganjaran serta manfaat bukan saja di dunia, bahkan di akhirat nanti insya-Allah. Baik. Antara sebab ataupun antara cara untuk mendapatkan keberkahan ini, dia melibatkan beradab. Adab merupakan sumber utama untuk mendapatkan keberkahan. Setiap sesuatu dalam kehidupan kita ni mesti berkait dengan adab untuk dapatkan keberkahan. Kerana dalam kehidupan kita ni sentiasa berkait dengan keberkahan. Sama ada keberkahan rezeki yang kita makan, ataupun keberkahan ilmu yang kita manfaatkan kepada masyarakat, ataupun ahli keluarga kita dan sebagainya. Keberkahan umur yang kita diberi Allah SWT. Semua ini diambil kira. Keberkahan ini berkait dengan adab. Adab kita perlu jaga. Walaupun Ramadan dah berlalu pergi, adab tu kita kena teruskan legasi dia, untuk kita mengamalkan dia daripada masa ke semasa. Kerana kita baru saja keluar daripada bulan yang dikenali sebagai bulan madrasah. Yang mana madrasah ni adalah pendidikan, yang mana kita baru keluar daripada bulan madrasah ni tarbiyah hati dan jiwa kita untuk melaksanakan apa yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan tersebut. Janganlah ambil kesempatan Ramadan dah habis, semua benda kita tinggalkan. Ngaji Quran tadarus pun dah tak nak. Nak bersedekah, berinfak pun dah kurang. Kalau boleh ini semua kita teruskan. Sikit-sikit kita buat. Dalam agama Islam ni, dia tak perlu banyak pun kadang-kadang. Dia sikit pun tak apa, yang penting beristiqamah. Daripada kita buat banyak, tapi untuk 1-2 hari je, lepas tu tak buat lagi, dia tak mungkin kita apa-apa manfaat. Sama juga dengan adab. Adab ni boleh membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Ada orang, dia ada ilmu, tapi dia tak ada adab. Ilmu dia tak akan bawa ke mana. Percayalah cakap saya, biar dia tak berilmu, tapi kalau dia beradab, orang itulah yang akan mendapat ganjaran serta pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tahu alamak dia ni tak ada ilmu, tapi kita tengok dia beradab. Kalau kita lihat pada sejarah, sebelum saya masuk pada sejarah, kita tengok diri kita dulu. Kita jangan tengok diri para ulama-ulama Islam. Sejauh mana adab kita dengan masyarakat, sejauh mana adab kita dengan jiran tetangga kita, sejauh mana adab kita dengan ahli keluarga kita, sejauh mana adab kita dengan ilmu, sejauh mana adab kita dengan Al-Quran. Semua ada adab dia. Sebab tu kalau kita lihat sejarah baginda Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ni bukan calang-calang orang tau. Ini kepala batu ada duduk dia orang tau. Dia orang tersebar batu dia orang. Awak ingat senang ke nak ubahkan dia orang ni punya pahaman sembah batu kepada sembah Allah? Bukan satu perkara yang mudah. Banyak rintangan dan dugaan baginda Rasulullah SAW hadapi. Kita ni hidup semudah depan mata. Dakwah kita, berapa hebatlah kita berdakwah kepada masyarakat. Ada siapa-siapa kat sini pernah berdakwah kena ludah? Ada? Kena ludah dengan orang?
Ada siapa-siapa kat sini berdakwah kena lempar batu, luka dan sebagainya. Ada siapa-siapa kat sini tak bercakap Nabi, sahabat Nabi kena 4 batu di padang pasir, nama dia Bilal bin Rabah. Ada? Tak ada. Kita belum lagi ke tahap itu. Kita kena kenangkan perjuangan para sahabat dan juga baginda Rasulullah SAW. Macam mana baginda Rasulullah dapat menyebarkan Islam bukan kerana ilmu tapi kerana adab. Kerana adab, orang-orang kafir Quraisy ketika itu terbuka pintu hati dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk agama Islam. Awak ingat daripada ilmu? Bukan. Sebab apa saya bilang bukan daripada ilmu? Sebab baginda Rasulullah SAW baca pun tak pandai. Nabi Ummi, dia tak pandai baca. Sedangkan ketika itu berapa banyak orang-orang kafir Quraisy yang hebat-hebat membaca, yang hebat yang menulis syair lagi. Hebat-hebat punya syair. Tak. Tapi mereka tertarik dengan Islam kerana akhlak dan adab baginda Rasulullah SAW. Naklah kita pun mengamalkanlah, menerapkan adab kita. Penting, benda ni penting. Sebab adab ni tengok. Nabi tak pandai baca, tak pandai tulis, tak pandai, tak ilmu lah tapi dengan segi adab, dia dikenali dengan adab dia bukan selepas jadi Nabi. Waktu dia kanak-kanak lagi, dia dah dikenali dengan gelaran sebagai Al-Amin. Al-Amin ni maknanya orang yang amanah. Ni dia punya adab dia. Orang dah respect dia waktu dia budak-budak lagi. Ini kelebihan adab. Kalau kita nak lihat ulama zaman tabi'in, nama dia Abdullah bin Mubarak. Apa dia kata dalam kitab dia? Dia bilang, mempelajari ilmu adab yang sedikit itu lebih baik daripada banyaknya ilmu-ilmu agama. Maknanya penting ilmu adab. Sikit tu lebih baik daripada ilmu agama. Sebab kedudukan dan martabat adab dengan ilmu lebih tinggi lagi martabat adab. Dia kata apa? Dia bilang dia belajar ilmu adab selama 20 tahun sebelum dia belajar ilmu-ilmu yang lain. Nampak ulama-ulama dulu memelihara adab dia. Kita lihat Imam Malik, anak murid Imam Malik sendiri kata dia belajar berpuluh tahun dengan Imam Malik. Apa yang dia belajar adalah lebih pada adab daripada ilmu Imam Malik. Maknanya Imam Malik ni pun seorang yang hebat dalam adab. Imam Syafi'i pun tak kurang juga hebat dia. Betul? Imam Syafi'i umur 15 tahun waktu dia nak belajar dengan Imam Malik dekat Madinah. Dia duduk dekat Mekah, nak berhijrah ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik. Waktu itu dia dah hafal kitab Imam Malik yang bernama Al-Muwatta. Nampak tak? Adab Imam Syafi'i rahimahullah kepada ilmu. Dia dah hafal kitab tu, dia jumpa guru untuk lelaki ataupun one to one, belajar dengan guru yang menulis kitab tu, iaitu Imam Malik bin Anas. Itu melibatkan beradab. Dan daripada itu, adabnya imam-imam yang besar-besar macam ni, keberkahan dia hingga ke hari ini, masih berjuta lagi manusia di muka bumi ini mengamalkan ilmu mereka melalui fiqh mazhab-mazhab tertentu. Contohnya kita mengamalkan ilmu Imam Syafi'i daripada fiqh. Daripada bidang fiqh, kita bermazhab Imam Syafi'i, kita mengambil ilmu dia. Dan sekarang kita nak kena tengok pula ilmu kita ni sejauh mana boleh pergi lepas kita mati. Adakah hari ni mati, minggu depan dah habis nak orang pakai pun ilmu kita. Maknanya kita tak mau buat apa-apa manfaat. Sebab apa tadi saya bilang tadi, antara salah satu daripada perkara yang bersambung lagi pahala dia adalah ilmu yang bermanfaat. Justru itu kita manfaatkanlah sebaik mungkin ilmu kita. Walaupun kita tak tinggi mana, sekurang-kurangnya kita sama-sama mengemlik tenaga meraihkan, kita menjayakan majlis-majlis seperti ini. InsyaAllah setiap majlis-majlis zikrullah ni mengingati Allah, termasuk juga majlis tahlil ni. Setiap majlis-majlis yang mengingati Allah, saya yakin ianya juga dinaungi oleh para malaikat yang kita tak nampak, tapi pasti ada. Sebab ini bukan saya kata, baginda Rasulullah SAW kata. Boleh? Kita jagalah adab kita pelan-pelan, daripada bawah merangkak satu persatu. Khususnya nak masuk raya ziarah rumah-rumah orang pun nak kena ada adab. Sebab sekarang veteran pula nak pergi rumah orang tak tengok time, 2-3 pagi pun boleh ketuk. Dari segi adab tak kena.
Benda ni tak boleh. Tak? Orang tu tak penat, balik rehat, nak tidur kan. Datang rumah orang nak bagi salam, tak boleh terus main masuk je. Ketuk pintu 3-4 kali tak buka, belah sudah. Tak? Bicik bel sampai pecah, orang bel pun tak nak bergerak. Belah sudah, dia tak buka, maknanya kita kena husnuzon dia sama ada tak ada rumah ataupun dia sedang tidur kan. Ini adab tetamu. Adab di rumah orang ramai-ramai. Salam sampai hilang dia roh, memohon pengampunan ataupun mohon ampun daripada orang-orang yang ada orang tua ni. Ini semua bab adab. Kalau kita lihat orang tu dulu, salam orang tua nak balik, orang tua duduk kat kerusi, dia duduk berlututkan lantai. Nak berlutut salam. Orang sekarang tak berdiri pun boleh salam. Ini semua bab adab. Sebab saya yakin betul bab adab ni yang akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Bila kita hilang adab, maka hilanglah keberkahan. Zaman sekarang veteran pula, saya tengok anak-anak muda kita pula pergi salam, tak cium kat tangan, taruh kat dahi pula sekarang veteran. Tak apa pattern pun dia tak faham. Betul? Sekarang veteran tak boleh nak. Memang tak boleh. Itu bab adab. Kita nak cium tangan orang tua tu, kita kena hirup tangan dia ke bau. Itu adab. Ambil keberkahan tangan orang tua. Itu ada budaya kita orang Melayu, kita kena bangga sebagai orang Melayu ada adab macam tu. Kalau orang India ada adab kita sendiri, dia ada budaya dia sendiri. Mungkin bukan cium tangan, cium kaki dan sebagainya, tak apa. Dia tidak melanggar syarat, dia bukan sembah orang tu. Itu tunduk, sujud, tanda penghormatan, bukan sembah orang tua tu. Kalau sembah memang tak boleh, tinggal syirik. Kita hanya boleh sembah kepada Allah. Dalam Al-Quran juga ada ayat yang mengatakan Allah SWT perintahkan para malaikat. Allah SWT mengarahkan mengarahkan para malaikat dan iblis sujud, tunduk patuh kepada Nabi Adam AS. Bukan suruh sembah Nabi Adam. Tanda penghormatan kepada Nabi Adam yang Allah SWT ciptakan sebagai manusia sebaik-baik ciptaan. Allah SWT adalah manusia itu sendiri. Jadi kita kena faham beradab ni perlu. Kena salam, cium tangan. Bukan taruh kat dahi, taruh kat pipi, macam-macam pattern sekarang ada orang-orang sekarang. Ini yang kita nak jaga. Banyak, awak tengoklah sekarang dah trend macam ni. Ada pula budaya Arab, mungkin cara dia salam peluk kanan, peluk kiri, tak apa. Itu cara budaya masing-masing. Kita ada budaya orang Melayu kita cium tangan. Ni budaya mana orang ni kat dahi, saya pun tak tahu datang daripada mana. Dan meresap kat anak cucu kita ni sekarang. So kita kena keluarkan balik adab-adabnya untuk beri kesedaran supaya anak cucu kita juga dapat memperkukuhkan lagi jati diri mereka. Mereka ni penting kepada saya. Inilah generasi-generasi pelapis kita. Kita berapa lama lagi boleh hidup? Kita mati, kalau tak ada pelapis-pelapis ni, siapa nak baca kita tahlil? Siapa nak doa kita? Diorang semua dah keluar dah. Tak mana pergi orchard ke, kat bazar ke, kat disco, kita pun tak tahu. Diorang ni lah pelapis-pelapis kita, kena didik diorang ni semua. Ada ilmu kena sampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku kata Nabi SAW walaupun satu ayat. Saya cuma nak, kalau boleh dapat kongsi, bukan nak promosi. Itu hari kita nak promote lah. Cuba buka satu kelas pengajian agama dalam kampung satu. Cuba buat pakai cari satu rumah, cari sebarang ustaz lah. Yang penting kita ada kita pay bonding. Dari situ baru kita dapat lahirkan pelapis. Kalau setakat setahun sekali ni budak-budak ni lari. Lepas tu dia buat apa-apa dia lari. Sebab apa? Salah kita tak kasih dia persediaan ilmu. Kalau kita nak tolak dia ke depan, mana boleh? Kita kena sediakan dia ilmu, lepas tu kita kasih dia exposure, tolak. Karya saya kadang 15 ke? Semua budak-budak primary 4, primary 5 yang saya berbilang. Bukan baru saya buat benda ni. Dah 20 tahun lebih saya buat. Sekarang semua dah jadi ustaz pun ada. Saya boleh sebut satu persatu dah jadi ustaz. Mengajar kat masjid satu mengajar. Ini yang kita nak lihat. Hasil dia bukan hari ini, 20 tahun baru saya nampak. Padahal saya buat benda ni, saya latih ustaz-ustaz ni yang jadi asatiza ni daripada budak-budak umur 10-11 tahun. 20 tahun dulu saya latih, hari ini baru saya nampak mereka jadi ustaz. Maknanya kita kena ada satu penting saya bilang. Kalau tidak,
dia akan terkubur gitu. Banyak karya-karya yang dah terkubur. Ada dah kubur, ada nisan pun banyak. Betul? Saya dekat Masjid Anwar tu jaga bagian jabatan karya sebenarnya. Sebab tu saya tahu siapa-siapa karya yang hidup tak hidup yang bergerak. Ada yang ada kubur, tak ada nisan. Ada nisan, tak ada kubur, tak ada hanyut karya pun ada. Ini kita tak nak. Kalau boleh kita dapat teruskan legasi, insyaAllah. Baik, untuk tidak membuang masa, kita akan teruskan dengan pembacaan tahlil, yang mana kita akan khususkan kepada nama-nama yang akan disebutkan ini nanti, insyaAllah. Dan saya rasa saya akan serahkan kepada Haji Mastan. Boleh? Bawa. Ganti-gantilah. Syekh-syekh ambil berkat. Okey. Ada siapa-siapa nak ambil berkat, baik? Boleh baca dulu sebelah sini, baik? Saya guide. Tu tengok. Kita tak latih diorang sebab salah kita. Kalau kita latih saya mari, sok melompat semua datang. Kita nak macam itulah belia-belia kita InsyaAllah satu hari nanti kita akan pastikan. Bila saya tepuk je gini 3-4 orang lompat duduk sebab saya nak baca. Kita akan pastikan satu hari insyaAllah. Kalau kita benar-benar berusaha. Ini yang menyampah ni ya kan? Betul tak? Sebab salah kita. Kita tak expose dia. InsyaAllah satu hari nanti. Baik, kita akan khususkan pada nama-nama yang akan saya sebutkan nanti. Sebelum itu sama-samalah kita seperti biasa membaca suratul Fatihah. Kita akan khususkan pada Nabi besar kita Rasulullah SAW. Begitu juga abad kedua dan tua kita, sama ada yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعلى هذا الدنيا من فاتحة أعوذ بالله من الشيطان